Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. So untuk pembelajaran hari ini, saya pertama sekali saya nak share tentang format exam, format kertas peperiksaan sejarah. Okey. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara? Tolong respon. Okey, dengar Alright. So, hari ni kita akan bincangkan tentang format exam untuk kertas sejarah. Okey. Bermula SPM 2021. Which is tahun awak lah. Awak akan SPM nanti ada format baru. Okey, so saya akan share. Sekejap ya. Okey, so saya akan share alright. Sekejap ya. Okey, so saya akan share. Nampak tak skrin saya ni? Nampak kan? Okey, so untuk exam awak. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, kejap Okey. Nampak tak yang saya tunjuk tadi? Nampak tak benda ni? Nampak. Alright. Okey, so hari ni kita akan bincang ataupun saya akan bagi tahulah macam mana format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021. Okey. So, mulai peperiksaan akhir tahun awak ni, awak dah takkan ada kertas 3. Jadi awak hanya ada kertas 1 dan juga kertas 2. Okey. So, jenis instrumen ujian bertulis. Macam biasalah, maksudnya awak kena jawablah kat kertas kan. Okey. Untuk kertas 1, macam biasa, objektif aneka pilihan. Maksudnya ada 4 pilihan jawapan. Okey, yang ketiga bilangan soalan masih sama. Ada 40 soalan. So, awak wajib jawab semua soalan. Markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Okey, construct, mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Soalan dia tu berdasarkan macam mana awak ingat ataupun awak memahami ataupun awak mengaplikasi dan menganalisis sesuatu fakta dalam semua bab. Okey. Seterusnya, tempoh ujian bagi kertas 1 adalah selama 1 jam. Okey, ni masih samalah. Okey. Seterusnya, cakupan konteks, standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Maksudnya berdasarkan silibus. Okey, aras kesukaran 5-3-2. Rendah, sederhana dan tinggi. Okey, kaedah penskoran dikotomus. Okey, so maksudnya satu soalan, 1 markah. Okey, so kita pergi ke kertas 2. Kertas 2, dia ada 2 jenis item. Yang pertama, subjektif respon terhad. Di mana subjektif respon terhad ni adalah soalan struktur. Okey, soalan struktur. Okey, subjektif respon terbuka pula adalah soalan jenis esei. Okey. So, dia ada 2 bahagian. Okey, bahagian A, 4 soalan respon terhad di mana 40 markah diperuntukkan. Anda mestilah jawab semua soalan. Jangan tinggal. Semua soalan awak kena jawab. Okey, seterusnya adalah bahagian B. Bahagian B ni adalah kita panggil esei. Okey, ada 5 soalan respon terbuka yang diperuntukkan adalah 60 markah. Tapi awak hanya perlu jawab 3 sahaja. 3 sahaja soalan yang awak perlu jawab daripada 5. So, markah yang diperuntukkan adalah 20 markah bagi setiap satu soalan. Okey. Jadi kat sini total markah untuk kertas 2 adalah 100 markah. Sebab bahagian A ada 40.
Bahagian B ada 60 markah. Okey. So, konstruk sama, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Okey. So, tempoh ujian untuk kertas 2 sejarah bermula dengan periksa akhir tahun ni dan SPM 2021 seterusnya diperuntukkan selama 2 jam 30 minit. Okey. So, cara cara penskoran adalah analitik dan holistik. Okey. So, setakat ni ada tak yang tak faham format peperiksaan SPM sejarah yang terbaru? Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham format sejarah yang terbaru? Okey. So, maksudnya peperiksaan akhir tahun ni awak akan hanya ada 2 kertas sahaja. Kertas 1, kertas 2. Kertas 1 macam biasa objektif. Kertas 2 adalah esei. Okey. Okey, ada tak yang tak faham? Awak sempat salin tak? Ada yang tak faham? Okey, so kalau tak ada masalah, kita mulakan ulang kaji bab 1 ya. Okey, sekarang saya share dekat awak untuk bab 1. So, nanti kita akan bincangkan jawapan. Okey, so hari ni kita akan bincangkan tentang bab 1. Okey, bab 1. Okey, bab 1. Siapa ingat lagi? Dia bertajuk tentang apa? Warisan negara bangsa. Okey. So, sinopsis untuk bab 1 ni. Okey, bab ini membincangkan tentang pembentukan negara bangsa yang telah berwujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri negara bangsa ini meliputi raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, jadi objektif pembelajaran bagi bab 1 adalah, okey, yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Dan yang terakhir sekali adalah peranan pemerintah dan rakyat. Okey. So, 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa Barat. Okey. Pengenalan. Proses pembentukan negara bangsa dipengaruhi oleh tahap perkembangan sesebuah kerajaan. Okey. Kerajaan yang hebat dan agung menunjukkan perkembangan negara bangsa yang lebih cepat. Okey. Seterusnya, contohnya kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Okey, masih ingat lagi tak kerajaan-kerajaan Melayu lama ni? Masih ingat tak kerajaan alam Melayu ni? Dulu awak ada belajar kan dekat tingkatan 2, tingkatan 1. Okey. Kerajaan ini menunjukkan telah wujud ciri-ciri negara bangsa yang berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Okey. Kedatangan Barat ni maksudnya kedatangan penjajah lah, macam British. Tu kita panggil Barat. Okey. Seterusnya, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, ada 5. Yang pertama adalah raja. Kedua, undang-undang. Ketiga, wilayah pengaruh. Keempat, rakyat. Dan kelima, okey, ciri-ciri negara bangsa ada berapa? Ingat tak? Ingat tak? Okey, so yang pertama, satu lagi adalah kerajaan, betul? Okey, seterusnya, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, raja. Raja merupakan tonggak utama dan dianggap suci. Yang kedua, undang-undang, iaitu panduan pentadbiran kerajaan.
Yang ketiga, wilayah pengaruh, iaitu kawasan di mana rakyatnya menerima dan memperakui raja. Okey, rakyat pula adalah penduduk yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okey. Jadi, untuk bahagian ini awak kena ingat, kalau raja awak kena ingat dia adalah tonggak utama. Kalau undang-undang awak kena ingat dia punya kata kunci adalah panduan pentadbiran kerajaan. Untuk wilayah pengaruh, awak kena ingat kata kunci dia adalah kawasan. Okey, kawasan. Kawasan. Okey, rakyat pula awak kata kunci dia adalah penduduk yang setia. Okey. So, ingat kan ada 4 ciri-ciri negara bangsa. Ini simple je. Okey, seterusnya 1.2. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini menggambarkan kehebatan Kesultanan Melayu Melaka yang kukuh berdasarkan ciri-ciri negara seperti, okey, yang pertama, kerajaan. Yang kedua, rakyat. Ketiga, kedaulatan. Keempat, wilayah pengaruh. Kelima, undang-undang. Dan keenam adalah lambang kebesaran. Okey. Okey, next. Kita pergi seterusnya. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kerajaan, badan pemerintahan yang diperintah oleh raja dan dibantu oleh pembesar. Okey, yang kedua adalah rakyat. Golongan diperintah yang terdiri daripada orang Melayu dan orang laut yang mentaati rajanya. Okey, seterusnya kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, seterusnya wilayah pengaruh, iaitu kawasan pemerintahan raja, tempat tinggal rakyat dan juga kawasan yang diakui oleh rakyat. Yang kelima adalah undang-undang untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Kalau tak ada undang-undang, huru-hara lah sesebuah negara ataupun kerajaan tu. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah lambang kebesaran. Ini merupakan identiti sesebuah kerajaan, keistimewaan sultan dan juga simbol kedaulatan yang memerintah. Okey, setakat ni ada yang tak faham ke? Setakat ni ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham ke setakat ni? Okey, so kita sambung ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk 1.3, iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, ada dua dalam okey, yang pertama adalah sistem pentadbiran dan yang kedua adalah undang-undang. Okey, sistem pentadbiran dia merupakan sistem yang tersusun dan berhierarki, iaitu sultan mengetuai pemerintahan dan dibantu oleh pembesar. Undang-undang pula mempunyai dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang berasaskan syariah dan juga hukum adat. Okey, masih ingat tak Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka? Ingat lagi tak? Dalam bab tingkatan 2, bab Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kemasyhuran sesebuah kerajaan adalah dipengaruhi oleh sistem pentadbiran yang sistematik dan pelaksanaan undang-undang yang tersusun. Okey. So kita masuk ke sistem pentadbiran. Sistem pentadbirannya dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey, ini dia menceritakan tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, awak ingat lagi tak pembesar 4 lipatan ni? Dekat dalam buku teks dia ada bentuk 3 segi. Itulah dia. Okey, ingat balik nanti. Pembesar 4 lipatan boleh cari dalam internet. Dia punya gambar tu kan. Dia punya piramid hierarki tu. Okey. Sultan mengetuai pemerintahan dan berkuasa dalam segala aspek, iaitu peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Okey, seterusnya pembesar berempat ialah siapa? Bendahara. Lagi penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana.
Okey, seterusnya pembantu dalam pentadbiran ialah, okey, ini kita panggil pembesar-pembesar lain. Iaitu syahbandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Okey. So sultan akan dibantu oleh pembesar berempat ni, dan pembesar berempat ni akan dibantu oleh pembesar-pembesar lain macam syahbandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Okey. So ini adalah sistem dia. Okey, sultan dibantu oleh bendahara. Lepas tu bendahara dibantu oleh penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, seterusnya kita masuk kepada ni nampak sultan, bendahara, penghulu bendahari. Okey, sultan dibantu oleh bendahara, bendahara pula dibantu oleh penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, so kita masuk bahagian undang-undang. So, seperti yang kita tahu, Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai dua undang-undang yang famous sangat. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut. Okey, Hukum Kanun Melaka dia mengandungi 44 fasal berkaitan jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan juga ekonomi. Okey, untuk yang kedua, Undang-Undang Laut dia mengandungi 25 fasal iaitu yang berkaitan peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga percukaian. Okey, maksudnya Undang-Undang Laut ni dia lebih kepada perairan, aktiviti di perairan. Okey. Okey, seterusnya 1.4. Okey, yang terakhir, peranan pemerintah dan rakyat. Okey. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan juga ulama. Okey, ulama ni peranan untuk agama. Okey. Seterusnya, golongan rakyat pula terdiri daripada ni dia. Golongan rakyat terdiri daripada peniaga, petani, tukang, nelayan dan juga hamba. Okey. So ada dua perkara kat sini. Okey. Ada dua konsep, ada dua peranan. Yang pertama konsep wadat, iaitu taat setia rakyat kepada raja serta melarang rakyat menderhaka terhadap raja. Okey, tengok yang warna purple tu. Okey, konsep wadat. Ingat lagi tak konsep wadat? Dulu awak ada belajar masa bulan 1, bab 1. Inilah dia konsep wadat. Taat setia rakyat kepada raja dan melarang rakyat daripada menderhaka terhadap raja. Okey, yang seterusnya adalah hubung kait, iaitu rakyat ibarat akar dan raja ibarat pohon. Maksudnya kalau tak ada rakyat ni, tak adalah raja. Sebab rakyat inilah yang mengukuhkan sesebuah pemerintahan raja tu. Okey, jadi saling memerlukan saling memerlukan antara satu sama lain. Rakyat memerlukan raja dan raja juga memerlukan rakyat. Okey. Jadi kedua-duanya saling memerlukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Okey. So, itu yang saya share. Perkara-perkara penting dalam bab 1 sejarah tingkatan 4. Okey, itu ada 4 perkara penting, iaitu 1.1 adalah cerita pasal latar belakang, 1.2 ciri-ciri, 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, dan yang terakhir sekali adalah peranan pemerintah dan juga rakyat. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, so setakat ni ada yang tak faham ke? Ada yang tak dengar ke saya cakap tadi? Okey, sekejap ya.